Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhtina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أما بعد. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih lagi panjangkan nafas-nafas kita untuk kita berada pada hari yang ke-20 Ramadan. Dan alhamdulillah, semalam Allah rezekikan kita di surau ini untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita solat di surau, di masjid ataupun di rumah, mudah-mudahan Allah rezekikan kita menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sebutkan dalam satu hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang menyebut man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala rahsiakan malam Al-Qadar ini bertujuan untuk kita mencari taharrau, kita mencari setiap malam-malam terakhir itu dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau kita tahu awal-awal, senang lah. Dan nak confirm, diumumkan malam Lailatul Qadar tahun ini jatuh pada malam yang ke-27, kan senang. Jadi kita tunggulah malam ke-7. Malam lain tak payah buat, tidur kan, main dan sebagainya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala rahsiakan malam Al-Qadar agar Allah nakkan hambanya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah pada setiap malam, bermula di awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala di tahkamnya, barang siapa yang bercahaya pada permulaannya akan bercahaya pada pengakhirannya. Barang siapa yang mulakan ibadah Ramadan di awalnya dengan baik, insya-Allah akan ditutup juga dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita awal-awal tak okey, tak apa, masih ada peluang lagi. Pada 10 malam terakhir ini bermula pada hari ini sampailah ke penghujungnya, agar kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Termasuk siangnya. Kita tahu malam ni lah Ustaz. Siang tidur lah daripada pagi, lepas sahur sampai dah buka puasa tidur. Apa Ustaz, tidur pun ibadah. Jangan tidur tu sampai buka pada makruh hukumnya. Kalau tidur itu berlebih-lebihan, tidur sekadar menghilangkan penat, kepanasan. Sekarang pun dah musim hujan dah. Itu sebab penat, panas, tidur tak apa lah. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Baik, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyentuh tentang soal memburu Lailatul Qadar. Jadi tajuk ni besar tuan-tuan, saya kecilkan sikit skopnya. Nanti saya kupas ni habis semua, tak ada modal ke Ustaz tak nak mari kuliah. Jadi saya kecilkan skop sikit. Memburu Lailatul Qadar
dari segi aspek perspektif mengingati Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata lain berzikir mengingati Allah ataupun zikrullah. Saya ambil angle itu pada pagi ini tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana besok tentang Lailatul Qadar ini tuan-tuan ada petua-petua, ada ijtihad para ulama, antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh hujjatul Islam yang hebat dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan beberapa kaedah dalam mencari Lailatul Qadar. Antaranya disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar pada malam yang ke-29. Dan jika awal Ramadan jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-21. Dan jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumaat, Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-27. Kita Ramadan kita jatuh hari Selasa. Itu tunggu 27 lah. Mudah-mudahan jangan tunggu 27 saja. Daripada sekarang kita laksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata lagi Imam Ghazali rahimahullahu taala, jika awal Ramadan yang jatuh pada hari Khamis, Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-25. Dan jika awal Ramadan yang jatuh pada hari Sabtu, Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-23. Ini secara ghalibnya, secara kebiasaannya, begitulah tajribah yang berlaku semasa hayat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Namun hakikatnya hanya Allah Ta'ala saja yang tahu bilakah malam Lailatul Qadar. Jadi nak selamat, hidupkanlah malam-malam terakhir Ramadan dengan tarawih, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dan dengan solat qiyamnya. InsyaAllah kita akan dapat, dan juga solat subuh berjemaah di masjid ataupun surau, insyaAllah dapat pahala menghidupkan malam sepanjang malam. Kalau solat isyak kita berjemaah, solat subuh berjemaah, solat hadis Nabi, seolah-olah dia mendirikan malam sepenuhnya. Kalau tambah dengan qiyamul lail, lagilah besarnya fadilah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pagi ini tuan-tuan dalam kuliah subuh kita saya nak sentuh tentang rahsia ibadah ataupun amalan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena pastikan siang Ramadan terakhir ini dan juga malam-malam akhir Ramadan, pastikan kita menghayati 9 rahsia zikrullah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang masyhur dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang menyingkap rahsia-rahsia di sebalik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali, imam yang agung dalam ilmu tasawuf, fiqh, dan juga hadisnya, dan beliau ini menyatakan rahsia-rahsia pada ibadah-ibadah kepada Allah Ta'ala, yang saya petik daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 asas-asas agama yang telah diterjemahkan, yang saya terjemahkan bersama dengan Ustaz Azhar Yahya. Itu ada 10 ibadah, ada 10 asas akidah, 10 asas ibadah, 10 asas penyucian hati daripada sifat mazmumah, dan 10 asas pemurnian hati dengan sifat-sifat mahmudah. Maka ada 10 ibadah yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham dan hayati rahsia-rahsianya. Apakah 10 ibadah tersebut? Pertamanya ialah solat. Kita kena belajar tentang solat dan juga memahami rahsia-rahsia ibadah solat. Yang kedua ialah zakat dan sedekah. Kena belajar, kena fahami dan hayati rahsia-rahsia ibadah zakat dan juga sedekah di samping hukum fiqh kita belajar. Yang ketiga, ibadah puasa. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Maka bagaimana puasa kita? Adakah ada sekadar melapar dan dahaga, ataupun kita turut menjaga anggota kita
dan hati kita dapat tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang keempat ialah haji. Maka kena fahami rahsia-rahsia daripada ibadah haji. Yang kelima, bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan dituntut kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Kalau boleh khatam, alhamdulillah, sekali bulan Ramadan, bagus. Boleh khatam seminggu sekali pun alhamdulillah. Boleh khatam 3 kali sehari, masya-Allah. Ini maqam yang sangat tinggi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Setiap 3 hari sekali khatam. Dan seterusnya yang keenam, berzikir kepada Allah. Ini kita akan sentuh nanti pagi ini. Yang ketujuh, mencari yang halal. Perlu kita fahami akan ibadah mencari yang halal, mencari rezeki yang halal, dan juga mencari makanan yang halal untuk kita berbuka. Dengan mengikut dan dia pergi buffet Ramadan, tengok ada tak halal jakim ataupun tidak. Dengan pula tengok, oh ada orang pakai tudung masuk dalam tu, kita pun masuk. Dengan tengok orang itu, dia kira halal. Oh, tukang masak tu pakai tudung, saya pakai niqab. Tak semestinya. Baik. Baik, kemudian yang ke-8, melaksanakan hak-hak orang Islam. Yang ke-9, menyeru kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan yang ke-10, mengikut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pagi ni tuan-tuan, kita ambil satu nak sentuh 10 ni tuan-tuan, ambil tuan-tuan sampai ke tengah hari tak habis ni. Jadi kita ambil satu sahaja rahsia ibadah, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang saya ringkaskan lagi. Kita baca kitab ni panjang kan, maka saya ringkaskan lagi kandungan kitab ini dengan rumusan yang mudah. Dengan tuan-tuan ingat perkataan zikrullah. Apa dia kata tu? Zikrullah. Zikrullah itu apa? Zikir mengingati Allah. Dan pada perkataan zikrullah itu ada 9 rahsia yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah pada perkataan ejaan Rumi. Mudah cerita lagi, sebut Jawi nanti kan tak ingat pula. Dia sebut ejaan Rumi ada 9 huruf. Zikrullah, Z itu kan, Z-I-K-R-U-L-L-A-H. Ada 9 huruf kan. 9 huruf itu ada 9 rahsia yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama, rahsia yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah tentang zikrullah ini. Zikir mengingati Allah ini adalah antara seafdal ibadah. Antara, bukan dia yang paling afdal, banyak yang paling afdal tu. Maka zikir mengingati Allah ini antara ibadah yang paling afdal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikran katsira. Wahai orang yang beriman, Allah panggil kita, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Banyak mana? Sebanyak-banyak yang tak mampu nak diungkapkan. Boleh 1000 silakan, boleh 10,000 silakan, boleh 1,000,000 silakan. Asyik tu boleh zikir 1,000,000 tak? Nak boleh zikir 100 pun kita rasa penat dah. Tahlil 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu pun kita tengok jam dah. Bila nak habis ni kan? Tahlil, buat tahlil ni. Kalau akhir tak ada, tarawih tak ada, okay. Tapi nak katanya Allah suruh kita berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Banyak mana? Sebanyak mungkin yang kita mampu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kenapa zikir ini amalan yang afdal? Karena Allah sebut dalam Al-Quran, la'allakum tuflihun. Siapa yang berzikir kepada Allah, mudah-mudahan
ia mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Dan kalau kita berzikir ni, Allah jamin la'allakum tuflihun, mudah-mudahan mereka yang berzikir akan berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Kerana ini zikir ini makanan rohani kita. Macam mana kita makan nak boleh sahur tadi kan makan. Cik ada yang tambah lagi tadi. Adik-adik kita, anak-anak kita, Pak silakan tambah. Yang kerana lebih kan, tambah lagi. Kenapa nak makan lagi kita nak kuat jasmani kita. Maka demikian rohani kita perlukan makanan, perlu dimakan. Maka makanan rohani kita ialah zikrullah. Makanan rohani kita ialah zikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjaya dunia kita dan juga berjaya nanti di akhirat kelak, yang akan disebutkan dalam perempuan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas. Maka orang berzikir, orang yang berjaya. Orang yang ingat Allah, insya-Allah dia akan berjaya dunia dan berjaya akhirat, dan takkan rugi sedikit pun. Yang kedua disebutkan juga dalam Al-Quran, wa isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu siang dan malam, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis, la zikrullah bil ghadati wal ashi afdalu min khatmi as-suyufi fi sabilillah wa min i'ta'il mali sahha. Berzikir mengingati Allah pada waktu pagi dan waktu petang lebih baik daripada hentaman pedang. Berperang jalan Allah dan mengeluarkan harta dengan begitu banyaknya. Ini kelebihan mereka yang berzikir, lebih afdal, lebih mulia daripada mereka yang berjihad fi sabilillah. Kenapa? Kan berjihad contohnya angkat senjata lawan musuh. Ini perang ni, hebat ni. Maka kata para ulama, kerana zikir itu lebih afdal, kerana kita berperang melawan nafsu kita yang sampai ke mati. Kita akan berperang memerangi nafsu kita yang sentiasa mengajak melakukan dosa dan juga maksiat. Adapun perang dengan musuh ada waktu tempoh tertentu. Di Palestin sekarang bergelut sampai kari dah berapa tahun dah. Tapi ada tempohnya, akan sampai masanya akan berhenti peperangan tersebut. Tetapi berzikir mengingati Allah, berperang melawan nafsu tidak pernah terhenti, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh istiqamah, tuan-tuan. Suatu benda yang sangat berat. Dan disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, sabaqal mufarridun wa qila wa minhum ya Rasulullah faqala al-mustahtaruna bi dhikrillah wada'a dhikrullah anhum awzarahum fawaradu al-qiyamati khifafa. Nabi telah bersabda, telah mendahului kamu golongan al-mufarridun. Lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi menyatakan, golongan yang sentiasa melazimi zikir mengingati Allah tanpa jemu. Dia zikir mengingati Allah. Apa jua zikir? Sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjadikan zikir mengingati Allah sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Justru mereka memperoleh ganjaran amalan zikir pada hari kiamat untuk meringankan azab. Jadi zikir ini bukan sekadar kunci kejayaan dunia akhirat. Zikir juga amalan yang dituntut siang dan malam, dan lebih afdal daripada berperang dan infakkan harta dengan banyak. Dan yang terakhir, meringankan azab kita nanti di akhirat kelak. Kalau kita ni banyak dosa, tuan-tuan, sedar tak sedar kita buat dosa, maka zikir inilah yang akan menghapuskan dan meringankan azab kita nanti di akhirat kelak. Baik, itu rahsia yang pertama, Z. Itu zikir mengingati Allah antara afdal ibadah. Rahsia yang kedua, huruf I. I itu apa? I maksudnya ingat. Ingatlah bahawa amalan zikir itu mempunyai 3 lapisan kulit dan 1 inti. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali umpamakan amalan zikir ini seumpama seperti adanya
nak faham buah, macam buah. Ada 3 lapisan kulit dan ada 1 lapisan intinya. Sebut buah pagi ni kan, puasa. Tak apa lah tuan. Nak pergi faham. Kata Imam Ghazali, ingatlah amalan zikir ini ada 3 lapisan kulit dan 1 inti, yang setiap satunya semakin dekat dengan setiap kulit itu semakin dekat dengan intinya. Inti ini sesuatu yang sangat lazat dan sedap. Kalau kita makan buah, kita akan kupas kulit kan. Kita akan kupas kulit. Yang kita makannya apa? Isi lah. Ada makan dengan kulit-kulit, boleh juga makan dengan kulit kan? Tapi kalau buah nenas, tak nak makan kulit-kulit kan? Buah nenas kita kupas kulit, ambil buah nenas D24, mana nenas Sarawak, kita potong kulit dia, kita makan isi. Maka demikian zikir, amalan zikir ini ada 3 lapisan kulit. Lapisan yang paling luar, lapisan yang pertama ialah zikir dengan lidah semata-mata. Kita zikir kan? Zikir itu macam mana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu zikir dengan lidah. Mana kulit lapisan paling luar sekali ialah zikir dengan lidah. Ada manfaat dah, ada manfaatnya, tetapi hanya luaran sahaja. Itu zikir dengan lidah. Dapat pahala tak zikir dengan lidah ni? Dapat pahala. Namun lapisan yang kedua, lebih dalam daripada lapisan di atas kulit tadi, ialah zikir dengan hati, yang menuntut kita berusaha menghadirkan hati kita. Kadang-kadang mungkin hati tak hadir pun, mulut je, lidah je berzikir, tapi hati tak datang. Tapi kadang-kadang datang. Ini lapisan kulit yang kedua. Makna zikir yang lagi berfaedah bila kita hadirkan hati ketika mengucapkan la ilaha illallah. Bukan lidah saja sebut, tapi hadir hati sekali, memahami apa yang disebut, iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Boleh sampai tahap tu tuan-tuan, hebatlah. Lapisan yang kedua. Dan lapisan yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ialah zikir dengan hati yang begitu kukuh dalam hatinya. Berbeza dengan zikir yang kedua tadi. Kedua tadi kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa. Yang ni dia kukuh, dia ingat ketika dia zikir itu, dia sedang berzikir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lapisan yang ketiga. Dan inti kepada zikir itu yang lagi hebat ialah dia sebatikan zikirnya kepada Allah dalam hati, sehingga dia mencapai kepada maqam, kedudukan disebut sebagai fana. Ini perbahasan tasawuf ni. Fana ni apa? Fana ini, kalau kita nak mudah faham ni, kita fana ni, kita fokus betul-betul benda tu. Sampai orang panggil kita, kita tak dengar. Sampai orang cakap dengan kita, kita tak sedar dia sedang bercakap dengan kita. Kita sedang menghayati apa yang kita zikirkan itu. Itulah maksud fana. Tenggelam dengan apa yang kita zikirkan tadi. Tenggelam dengan Allah Ta'ala yang kita sebut. Bukan tenggelam dengan zikir tadi. Bukan asyik sebab sedap dia berzikir itu, tidak. Tapi asyik menghayati akan sesuatu yang dizikirkan, yang diingat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maqam yang sangat tinggi, maqam fana. Imam Ghazali buat contoh. Macam nak faham dengan fana ini? Bila kita marah dengan orang, kita marah dengan orang, kita mengamuk dengan orang, kita geram dengan orang, sampai benda tu terngiang-ngiang dalam hati kita. Kita duk fikir lagi benda yang kita tak puas hati ke orang tersebut. Sampai isteri kita bercakap dengan kita sebelah pun kita tak dengar dia bercakap. Kita duk fokus dekat benda yang kita marah tu. Ini kata Imam Ghazali, kita tenggelam dengan sesuatu yang kita sedang fokus, sehingga kita tak sampai kita menghiraukan benda-benda lain di sekeliling kita.
Ini maqam yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Maqam fana, inilah inti ataupun rahsia daripada zikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bila kita sampai ke tahap fana ini, tuan-tuan, ini bawa kepada rahsia yang ketiga tentang konsep fana. Konsep fana berzikir mengingati Allah ini, yang mana fana ini merupakan awal jalan untuk kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidayah Allah akan sampai selepas kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fana ini, tuan-tuan, kalau dibincangkan lagi sampai ke tahap rohnya itu akan dapat menyingkapi akan rahsia-rahsia alam malakut. Ini panjang, tak nak cerita. Alam malakut apa pula, tuan-tuan? Alam malaikat. Pening. Alam malakut, yakni alam, dia ada alam mulk, alam nyata hari ini dengan alam mulk, langit, bumi, matahari, sebagainya. Dia ada alam malakut, alam metafizik, bahasa mudah. Alam metafizik dia tak nampak, alam roh. Alam roh. Dan Imam Ghazali sebut, mereka yang sampai ke hakikat fana dalam berzikir mengganti Allah, maka akan tergambar padanya gambaran-gambaran alam malakut ini, seperti melihat gambaran malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melihat gambaran roh para anbiya, para nabi-nabi yang terdahulu. Ini dia cerita kerana dia dah pun sampai, dia dah pun melihat perkara-perkara tersebut. Jadi kita ni tak melihat, jangan kita kata ish, mengarut ni. Apa ustaz ni cerita? Tak, ni saya cerita ni Imam Ghazali cerita. Dan Imam Ghazali sebut rahsia yang ke-4, di sana ada rahsia alam amr dan rahsia alam khalq. Alam amr ini apa? Alam pula banyaknya alam, Ustaz. Alam amr ini disebut sebagai alam roh. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhi min amri rabbi amr. Alam amr ini alam yang semuanya sujud dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita yang kita berzikir ini adalah termasuk dalam alam amr. Hati ada dua, satu alam khalq, hati yang jasmani kita ni, ini alam khalq, jantung kita, hati kita. Ada alam khalq dan ada hati yang disebut sebagai alam amr, disebut qalbun latifiyah dalam bahasa Arab. Hati yang dapat menyingkap rahsia-rahsia alam malakut ini. Ini nak cerita, tuan-tuan, nanti tuan pening. Saya nak beritahu ni, kata Imam Ghazali sampai ke tahap itu. Bagi mereka yang berzikir mengganti Allah, dapat disingkap akan alam amr ini. Alam amr ini yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para anbiya, para nabi-nabi dan para rasul. Dan alam itu wujud, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau, itu yang rahsia yang ke-4 tadi, seterusnya sambung waktu dia. Rahsia yang seterusnya huruf U, kata Imam Ghazali, usahlah termasuk dalam golongan yang mengumpat dan mendustakan terhadap apa yang belum kita ketahui dengan sempurna. Para Nabi dan Rasul, para awliya Allah Ta'ala, mereka dah sampai ke maqam fana ini. Mereka dah pun menyingkap rahsia-rahsia alam amr ini. Maka mereka sampai, mereka dapat lihat dengan izin Allah Ta'ala. Mungkin direzekikan melihat syurga, direzekikan melihat nikmat-nikmat di dalam syurga, melihat para malaikat Allah Ta'ala. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, jangan kita mendustakan apa yang mereka telah pun lihat, yang mereka telah sampai kepada alam amr tadi. Jadi kata beliau, jangan kita mendustakan. Dalam firman Allah sebut, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya.
Jadi kita kalau tak pernah sampai ke hakikat tersebut, kita jangan menafikan para awliya Allah yang pernah sampai merasai kelazatan zikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu yang seterusnya. Baik, yang keberapa tuan? Tak nombor 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. L yang ke-6. K tadi konsep yang K ni konsep fana dalam berzikir. Fana itu dalam berzikir, dia akan datang kadang-kadang seumpama seperti kilat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Kita dalam berzikir kita rasa macam kena sambar, macam rasa macam mana? Rasa zauq tu, rasa sedap, lazat dia zikir itu. Kadang datang sekejap, dia kata Imam Ghazali rahimahullah. Kadang-kadang dia datang berulang-ulang kali, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, yang ke-6 kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, baik, maka berlumbalah untuk mencapai 3 darjat dalam berzikir. Rahsia yang ke-6, berlumba untuk mencapai 3 darjat dalam berzikir. Ada 3 darjat dalam kita berzikir. Pertama, kita percaya tentang zikir tadi ada khasiatnya sehingga sampai kepada tahap fana tadi. Yang kedua, mengetahui makrifah, bahawa dengan zikir itu boleh sampai ke tahap kita merasai kelazatan dan juga fana tadi. Dan yang ketiga, kita musyahadah, menyaksikan sendiri akan kelazatan nikmat berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ghazali mendatangkan contoh kepada kita. Apa maksud 3 darjat tadi, tuan-tuan? Dia bawa contoh kita, contoh yang sangat dekat dengan kita. Ada 2 contoh. Pertama disebut contoh mereka yang mati pucuk. Ini cerita ni, mati pucuk. Orang yang mati pucuk, dia ada 3 peringkat. 3 peringkat dan 2 peringkat yang dia mungkin boleh capai dan peringkat terakhir tak mampu capai. Peringkat yang pertama, dia percaya bahawa manusia ada nafsu syahwat. Dan dia percaya manusia ada nafsu syahwat, dia pun ada nafsu. Kemudian peringkat yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mengetahui bahawa nafsu syahwat itu benar-benar ada dan dikiaskan dengan makan. Dia makan, dia ada nafsu tak? Ada nafsu. Bila makan sedap, dia rasa tak sedap? Makan itu dia rasa. Tetapi untuk dia merasai pada kemuncak nafsu syahwat, bagi orang yang mati pucuk, dia tak boleh merasai nafsu syahwat tersebut. Dia tidak boleh merasai kelazatan nafsu syahwat tersebut. Maka demikian bagi orang yang berzikir mengingati Allah, kata Imam Ghazali, paling kurang kalau tak sampai ke tahap merasai kelazatan berzikir mengingati Allah itu, cukuplah dengan kita percaya dengan berzikir itu mendatangkan kelazatan kepada diri kita, mendatangkan manfaat kepada diri kita. Dan juga tahap yang kedua, kita yakin, berilmu dan mengetahui bahawa zikir itu akan mendatangkan kelazatan dan kemanisan pada iman kita. Cukuplah datang ke tahap 2 tu. Kalau dapat capai tahap ketiga, merasai kelazatan berzikir mengingati Allah, paling kurang 2 tingkatan tadi pun sudah memadai. Dan jangan kita mendustakan ketiga-tiga peringkat tadi, kata Imam Ghazali rahimahullah. Demikian juga dibuat contoh yang lain tentang sakit dan juga penyakit. Kan? Kita tahu ada penyakit, kita percaya ada penyakit, kemudian kita percaya maka di sana ada penyakit dan ada mungkin ubat yang boleh diubati, yang boleh mengubati penyakit tersebut. Buktinya kita percaya dengan doktor, kita percaya dengan ilmu dia boleh menyembuhkan penyakit dengan ubat yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga,
bila kita merasai sakit tersebut, kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dengan ikhtiar ubat-ubat tadi, kita merasai kesakitan tersebut. Sama juga dengan zikir mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rahsia yang ke-7, maka luaskanlah L yang kedua itu, luaskanlah dalam kita berzikir mengingati Allah ini dengan turut kita membaca Al-Quran. Banyakkan kita baca Al-Quran juga di bulan Ramadan ini, sampai kita berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Tarawih ada zikirnya. Masa tarawih tu jangan duduk diam saja. Maka bila melaungkan zikir fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikut sekali dengan bila tersebut, agar dapat fadilat berzikir mengingati Allah. Dan demikian juga berselawat, ikut sama berselawat, jangan kita membisu berdiam diri. Baik, maka luaskan zikir dengan juga membaca Al-Quran. Dan di penghujung Ramadan ini, kalau boleh setiap hari jangan kita tinggal untuk membaca Quran. Kalau boleh baca satu muka bagus, boleh khatam lagi, satu juzuk pun bagus. Tak boleh baca banyak, baca juga walaupun satu ayat satu hari. Satu ayat kalau boleh siang, satu ayat malam, paling kurang kita melihat Al-Quran, melihat mushaf dan membaca. Dan seterusnya yang ke-8, antara zikir-zikir yang paling utama yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ada 3. Pertama, la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Ini kata zikir, antara zikir yang afdal, yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Mari kita zikir sama-sama tuan-tuan. 3 kali kita baca pagi ini mengambil fadilat disebutkan dalam kitab Imam Ghazali ini, kita amalkan. Dan sepanjang Ramadan jangan tinggal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum. Kalau nak baca terus la ilaha illallahul hayyul qayyum, ataupun nak tambah la ilaha illallah huwal hayyul qayyum pun boleh. Tak salah, huwa itu kembali kepada Allah. Dialah yang maha hidup. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri. Ini antara zikir yang afdal untuk dibaca oleh kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana di situ adanya nama Allah yang a'zam, Ismullahil a'zam. Sebelah hadis Nabi, fi ayatil kursi wa awwali ali Imran. Ayat kursi kita baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu antara nama Allah yang a'zam, yang agung, ada dalam ayat kursi dan juga ayat pertama dalam surah Ali Imran. Kemudian zikir, Ustaz ada ringkas lagi tak? Ada. Zikir la ilaha illallah, tahlil. Ini zikir asas yang kata guru kami, Tuan Guru Haji Baqi, zikir inilah yang akan menjadi tunjang kepada zikir-zikir yang lain. Itu zikir tahlil kalimat tauhid la ilaha illallah, yang akan buat kepada kekuatan tauhid kita kepada Allah. Dan di atas kalimah inilah akan terdirinya zikir-zikir yang lain. Jadi banyakkan zikir la ilaha illallah di bulan Ramadan ini. Ada masalah apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Basahkan lidah kita dengan berzikir. Kena buat kereta jam, kan? Orang potong kita, nak marah, ingat la ilaha illallah.
Daripada maki dia, baik kita zikir dengan Allah, la ilaha illallah. Tengah beratur nak pergi bubur lampu, orang potong queue kita, kan? La ilaha illallah. Zikir. Waktu-waktu tu sampai Allah habis pula. Zikir. Jangan nak marah apa. Dan memang itu rezeki, cakap rezeki, memang bukan rezeki kita. Walaupun dah beratur dah tengah panas kat kampung baru, contohnya. Maka zikirlah mengingati Allah, insya-Allah tidak akan rugi dan tidak akan sia-sia. Dan zikir yang ketiga kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga zikir yang sangat-sangat afdal untuk dibacakan. Adanya tasbih, puji-pujian kepada Allah daripada sebarang kekurangan sifatnya, zat, sifat dan perbuatannya, dan puji-pujian kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita, dan kalimah tauhid Tuhan melainkan Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar atas segala-galanya. Maka itulah zikir yang antara seafdal-afdal zikir yang boleh kita amalkan. Dan baginda Nabi SAW sendiri memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Engkau tidak dapat mencapai pujian kepadamu itu sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu sendiri, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh kita nak hitung pujian-pujian kepada Allah, melainkan dengan puji-pujian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Baik. Dan yang terakhir hakikat, rahsia yang terakhir yang ke-9, maka hakikat pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ialah tidak ada yang mengetahui tentang Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa kita ni, ilmu kita tentang Allah sangat terhad. Ilmu kita tentang hakikat Allah tak mampu kita nak singkap hakikat Allah. Sebaiknya kita menyingkap akan ciptaan-ciptaan Allah, kehebatan Allah dari penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang mengetahui tentang hakikat Allah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Maka cukuplah bila kita tahu kita ni lemah untuk mengetahui hakikat Allah, maka itulah sebaik-baik pengetahuan kita tentang Allah. Faham tak ni? Kita tak reti nak faham tentang Allah, kita tak reti. Lemahnya kita tak nak bayang hakikat Allah, tak boleh dibayang. Maka itulah hakikat sebenar kita mengetahui Allah. Maksudnya Allah ni tak boleh disingkap dengan pemikiran-pemikiran, bayangan-bayangan kita. Maka tak boleh kita menyingkap, itulah hakikat kita sedang mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita faham itu, bila kita berzikir mengingati Allah, kita hadirkan ke-9 rahsia disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan zikir itu dalam hati kita, dan mudah-mudahan ia beri manfaat kita di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Maka zikir ini nak mencapai kelazatan, kemanisan zikir ini, ia perlu kepada guru, dibimbing oleh guru rohani yang boleh membimbing zikir kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu adanya sanad dalam kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, ditalqinkan zikir itu daripada guru kepada guru kepada kita. Maka insya-Allah dengan barakah sanad tersebut akan dapat kita merasai kelazatan dan kemanisan berzikir mengingati Allah. Kalau tak rasa lazat sekali pun, kita menangislah ketika berzikir. Tak rasa lazat pun ustaz berzikir, rasa lenguh kan, masa penat je, menangislah. Bila kita berzikir, cubalah menangis. Kalau tak boleh rasa lazat, kita menangislah, kerana hati kita begitu keras untuk merasai kelazatan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan batu yang keras itu pun anda dititik dengan titikan air satu demi satu, pun akan tertinggal kesan bekasnya, lekuknya atas titisan air tersebut. Maka hati kita, kalau kita selalu berzikir tetap tidak rasa lazatnya zikir itu, maka menangislah, kerana hati kita begitu keras untuk merasai kelazatan tersebut. InsyaAllah
Bila kita menangis pun tak boleh Ustaz, tak keluar air mata Ustaz berzikir. Cubalah menangis. Mudah-mudahan Allah akan campurkan cahaya nur dalam hati kita sehingga terhapus noda-noda hitam maksiat tersebut, maka akan masuk kelazatan dan kemanisan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Macam kita makan makanan yang manis itu rasa sedap, demikianlah kita berzikir pun rasa sedap. Itulah yang kita harapkan dikurniakan kepada kita nanti insya-Allah Subhanahu wa taala. Kan macam kita ada hobi kan, hobi kita apa? Main game tu syok main game ni. Betul boleh sampai level last dalam main game lah kan. Main apa lagi? Main bola, boleh gol, kita rasa kepuasan. Macam itulah kita nak rasa kelazatan zikir, kepuasan. Kita berzikir tu kita rasa seronok berzikir. Itulah kelazatan yang hati kita, roh kita nakkan bila kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dilatih. Zikir ini perlu dilatih, diulang, maka insya-Allah dia akan berbekas dalam hati kita. Wallahu taala alam. Saya buka ruang soalan kalau ada soalan. Kalau tidak ada soalan. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya, dalam bab zikir ni kan Ustaz, selalunya kita tutup mata lah untuk khusyuk kan. Bila kita tutup mata tu, pemikiran kita akan dibayangi dengan macam-macam. Untuklah macam Ustaz kata tadi tentang fana kan, makan fana dia membayangkan alam malaikat tu apa semua. Dosa tak kalau kita bayangkan bentuk dia sedangkan kita tak tahu bentuk macam mana? Kita berdasarkan daripada penceritaan aja mengatakan bahawa Jibril nampak berapa banyak. Tapi kalau dalam pemikiran kita dah membayangkan bentuk dia jisim. Dan yang paling ni sekali ialah bila menjisimkan Allah, bila kita macam mana Ustaz? Baik. Soalan dahsyat soalan ni. Ini maqam tasawuf ni. Bila berzikir pejam mata kan, nak khusyuk kan, kita kalau buka ni macam-macam lah lintas depan mata kita kan. Tengah terbuka puasa nak berzikir kan, orang main hidang depan kita, tak khusyuk kan. Dia nak pejam mata sebab kita nak fokus. Kata para ulama itu juga satu cara latihan untuk kita fokus, untuk mencapai maqam fana tadi. Kita menutupkan pandangan mata kita dan kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian bila tutup mata, telinga pula terbuka kan. Telinga nak tutup macam mana? Kan? Pakai earphone. Sama kita boleh pakai earphone. Kan? Tak boleh tutup kadang, kita tak boleh tutup dengan earphone. Telinga kita mungkin terdengar. Kan? Tenangkan mulai macam-macam bunyi tadi kan. Dong-dang, earphone kan rekam. Macam-macam bunyi kan. Kan? Tapi sampai tahap maqam fana, bunyi itu tidak mengganggu sedikit pun dia dalam berzikir mengingati Allah. Itu bagi mereka yang nak sampai zikirnya itu mengingati Allah, segala bunyi-bunyian dan sebagainya tidak mengganggu pun penumpuan fokusnya ketika berzikir, ketika salat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, mereka yang fana, maka rohnya itu boleh menyingkap rahsia-rahsia alam malakut. Tahap yang paling rendah kata Imam Ghazali rahimahullah taala, dia datang dalam bentuk gambaran, melihat malaikat, seolah seperti dia melihat malaikat. Yang malaikat ini dia digambarkan seolah ada sayap. Adakah salah kalau dia tergambar sayap malaikat itu ada sayapnya? Sayap itu macam mana? Mungkin sayap itu seperti sayap burung, boleh kan? Adakah salah untuk dia bayang tersebut? Kalau itulah gambaran yang datang padanya ketika dia berzikir ketika itu, maka tidaklah salah pada gambaran tersebut. Tetapi jangan sampai tahap membayangkan Allah itu berjisim. Itu tak boleh. Berzikir macam mana pun jangan sampai terbayang Allah itu berjisim. Tak boleh. Ada kaki, ada tangan, duduk bersinggah pula jangan. Itu dah pun salah. Itu syaitan yang datang mengganggu zikir kita itu sehingga membayangkan bayangan yang tidak selayaknya bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun malaikat, dia makhluk, cuma dia makhluk latifiyah, jismun latifiyah. Maka
dibayangkan ada sayap, sebab ada riwayat sebut sayap Jibril AS kalau dikepakkan sehingga menutup timur dan juga barat. Ketika berzikir berzikir terbayang malaikat keagungan malaikat Allah Ta'ala seumpama itu. Adakah salah? Tidak salah, boleh. Namun jangan membayangi akan Allah itu berjisim, itu saja. Okey, boleh jawab soalan. Wallahu ta'ala. Lagi soalan? Baik. Soalan, baca berzikir dan juga baca Quran kena ikut ke hukum tajwid? Baik. Baik. Bila baca Quran, maka iqra'ul Quran ataupun disebutkan bacalah Quran, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Quran itu dengan setertilnya, dengan tertil. Mana baca Quran wajib menjaga hukum tajwid, hak-hak tajwid. Yang mat kenalah dipanjangkan. Mat asli 2 harakat, okay, 2 harakat. Dan mat wajib 4, 5, 6. Mat jaiz 2, 4, 5. Maknanya tulis paling pendek 2, panjang 5, wajib 4, 5, paling panjang 6. Jadi di sini bila kita baca Quran, maka perlu menjaga hak-hak tajwidnya. Mereka kena baca apa tajwid. Paling kurang 2 harakat boleh tak? Boleh. Masih lagi sah bacaan tersebut, tidak salah. Kerana tajwid ini meletakkan huruf pada hak-haknya. I'ta'ul huruf haqqa wa mustahaqqa. Jadi baca Quran ikut tajwid tak? Wajib ikut tajwid. Kata ikut tajwid, dosa tak? Dosa. Dalam bab berzikir mengganti Allah, tadi dah selesai tajwid kan? Kena ikut kan? Jawapannya kena ikut. Mana paling kurang kalau mat itu 2, minimum 2 rakaat. Minimum 2 rakaat. Jangan sampai dalam kotak panjang. Tak ada tu salah lah. Paling pendek 2 rakaat lah untuk hukum mat. Sama dari kalau mat jaiz pun dia baca 2 rakaat, dia tak boleh, tapi kalau baca semua 2 rakaat. Baca 2 rakaat. Mat wajib pun sama. Paling pendek 4 rakaat. Baik. Bab doa dan zikir perlu tak diikut tajwidnya, juga dituntut, disunatkan menjaga panjang pendeknya kerana dia ada bermaksud. Kalau silap panjang pendek dengan bermaksud yang lain, kan? Allahu Akbar, bar itu dipendekkan, tidak ada mat di situ. Bila baca Allahu Akbar, dah jadi salah, dia buat makna yang lain, tak boleh. Jadi zikir juga perlu menjaga panjang pendeknya, sebutannya, baris atasnya, baris bawahnya. Kerana tersilap baris akan bawa makna yang lain. Jadi tetap perlu menjaga bacaannya lah dalam doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana zikir itu adalah acuan yang Allah telah sediakan kepada kita. Kalau kita kata macam ubat lah, ubat yang akan masuk dalam hati kita, dalam hati kita akan beri kesan kepada rohani kita. Bila salah sebut akan dapat manfaat tersebut, tidak dapat manfaat. Dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka ada syaddahnya, ada sabdunya. La ilaha illallah beza dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada sabdu. Salah bacaan itu. Bila salah, tak ada manfaat daripada zikir tadi. Dia tak akan dapat manfaat. Adapun rahsia zikir tak akan dapat kepada hati kita. Seolah seperti mana masuk tu macam mencurah di atas daun lagi, tak ada kesan kepada hati kita. Maka dia tak ikut acuan yang telah Allah sediakan kepada kita. Macam kita makan ubat kan, patutnya makan sekali, dia makan 2-3 kali, lebih pula dos, dah jadi masalah.
Ataupun kuah tu sepatut makan satu, dia pecah, potong dua pula. Jadi tak ikut spek, tak ikut preskripsi, tak ikut, tak dapatlah kesan daripada zikir tadi. Jadi sama lah dalam kita berzikir mengasihi Allah, perlu ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi, sebutan-sebutannya. Ada pun susun aturnya, kalau tak ikut susunan tak masalah. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas kita nak tukar pula, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Nak terbalik, boleh tak? Tak masalah, boleh. Tetapi tetap sebutannya itu betul. Sebab Nabi pernah berzikir menyebutkan susunan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan pernah Nabi sebut juga zikirnya la ilaha illallah dahulu, kemudian tasbihnya, kemudian takbirnya, kemudian tahmidnya, tanpa ikut susunan yang biasa. Ini nak katanya tak ada masalah dari segi tertib, tapi sebutannya mestilah betul untuk kita merasai fadilat daripada zikrullah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, last. Boleh ke? Sila. Tak apa. Sebab nak sarapan pun tak ada sarapan tak pagi ni kan. Oh, okey. Isim. Lengkokkan orang Melayu kita lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni panjang. Buat tajwid kat situ, correct? Mana ada tajwid itu? Allahumma salli ala Muhammad. Sepatutnya begitulah. Jadi kalau ikutkan sebenarnya salah lah. Salah sedikit sebutan zikir tersebut. Kerana yang sebenarnya Muhammad, tanpa perlu dipanjangkan, tak ada mat kat situ. Jadi sebenarnya salah, perlu dibetulkan. Termasuk bagi-bagi juga kan? Subuh qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Yang biasa sebut ikatu. Salah tu sebutannya subuh qudus rabbuna wa rabbul malaikati. Ikati, sebab apa diikati? Sebab dia mudhafun ilaihi. Itu mestilah Rabbul Malaikati. Jadi Rabbul Malaikatu, dia mesti Rabbul Malaikati Warruh. Maka bagi itu salah sebenarnya, tapi dah pun terbiasa. Jadi kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Dari segi maksud sama dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan hayyul qayyum. Sebab apa hayya? Sebab astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Maka disandarkan kepada Allah, ha bagi atas, maka belakang kena ikut. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang setepatnya, yang sebetulnya. Kalau buat bagian juga boleh tak? Boleh, tapi tak apa tepat dari segi kaedah nahwu dalam bahasa. Jadi kena betulkan untuk dapat fadilat tersebut. Jadi kalau kita tambah tu, siapa Muhammad, siapa? Sedangkan Nabi kita Muhammad, tanpa dipanjangkan, tanpanya ada alif dekat situ, Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah, tak perlu dipanjangkan. Tapi beza kalau baca secara tartil. Tartil tu dia bunyi baca lambat, nampak macam panjang tapi tak panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, mu tu macam panjang je mu tu tak, sebab dia baca tartil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mu tu nampak macam ada huruf, macam ada waw kat situ, tak? Tapi dia baca perlahan nampak macam ada mat, tapi tidak ada mat di situ. Itu beza dengan ada mat dengan baca secara tartil. Macam kita baca dalam sembahyang, Sami'allahu
Allahu liman hamidah. Tu baca lambat kan? Sami Allahu liman hamidah. Nampak ada beza tak? Beza kan? Tadi Sami Allahu liman hamidah. Nampak macam panjang. Mereka apa panjang? Itu baca secara tartil. Yang tadi, yang kedua Sami Allahu liman hamidah. Sebab dia baca secara cepat. Dia kaedah bacaan ni ada tartil, ada yang tadwir, ada yang hadar. Hadar lagi cepat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lagi memang tak ada mat di situ. Tapi bila baca tartil nampak macam ada mat. Tapi sebenarnya tidak ada mat pun di situ. Berbeza dengan Muhammad. Itu jelas. Memang ada mat lah. Salah lah. Tapi kalau Muhammad, itu jelas. Tidak ada mat di situ. Wallahu ta'ala. Jadi perbaikilah dalam zikir kita supaya bacaan itu memberi faedah kepada hati-hati kita dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tuan-tuan, lebih masa terpanjang bicara. Tuan-tuan keletihan, malam tadi pun dah qiyam dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah balas penat lelah kita dengan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencapai tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah ya Tuhan kami. Gunakanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Gunakanlah kami amalan yang diterima. Gunakanlah kami rezeki yang baik dan halal ya Allah. Wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Gunakanlah kami amalan yang diterima olehmu ya Allah. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya ya Allah. Waj'al khaira a'malina khawatimah. Jadikanlah sebaik-baik amalan kami pada penutupnya ya Allah. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqak. Jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami, hari kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقول تسبيح الرب إنه من الصواب.